Masih lagi bersiaran, kami dapat berehat seketika saja berbincang mengenai tetamu dengan tetamu kita seterusnya. Kerana sebelum ini kita dah bawa pengakap, persekutuan pengakap hasilkan face shield. Minggu lepas juga USIM, UMT juga menghasilkan hand sanitizer sendiri. Banyak sebenarnya universiti-universiti dan pihak yang telah menghasilkan keperluan untuk frontliner kita untuk bertugas demi untuk mengawal COVID-19 ini. Ya, betul. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana kita ditemani oleh Dr. Sani Arabi, Ketua Aktivis Kemanusiaan MAPI Malaysia, dan juga di sebelahnya, siapa yang tak kenal ni? Si cantik jelita Heliza Helmi, aktivis kemanusiaan MAPI juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Heliza memang kita tahu sentiasa sihat. Dapat keluar, alhamdulillah. Dan kita masih mengamalkan jarak selamat. 1 meter. Itu yang kita selalu tekankan bila bersiaran, kerana ada juga orang yang mempersoalkan, dia kata kenapa RTM ni masih lagi panggil tetamu. Kita kata ada yang keperluan kita untuk panggil tetamu, tetapi kita masih lagi mengamalkan SOP dia tu. Jarak selamat, sebelum masuk kita kena cek suhu dengan hand sanitizer. Jadi berbalik kepada rumah, kita opening sikit macam tu sebab nak kata kat orang ada penonton cakap macam tu sebenarnya. Cerita berbalik tadi, masa awal saya sebut dalam tempoh PKP kita dah masuk 20 hari. Kita berbaki 8 hari lagi. Dan waktu inilah kalau kita tengok kan, macam tadi pengakap menghasilkan face shield dan sebagainya, itulah salah satu seolah-olah kita bersatu sebenarnya dalam kita hashtag kita menang bersama. Itu yang PM selalu sebut. Dan juga hashtag kita jaga kita, hashtag kita tolong kita. Bagaimana pandangan doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ingin bawa balik macam MAPIM dan juga NGO-NGO lain ini. Kita sebenarnya kalau kita lihat dalam keadaan yang telah kita lalui sebelum PKP ini, rakyat Malaysia ini sudah benang banyak kali, especially dalam hal berkaitan dengan santuni ummah di Syria, di Afrika, dulu Bosnia dan juga di Gaza. Dan kita merasakan bahawa seluruh daripada entiti yang ada di dalam negara ini mampu buat sesuatu yang boleh disifatkan sebagai magic. Luar biasa. Jauh kita dipisahkan dan kita berjaya memberi solidariti dan akhirnya mereka ini diberi khidmat yang baik. Namun ketika saat ini apabila yang menjadi sebagai orang yang ditimpa musibah ini adalah kita sendiri, ini satu cabaran. Jadi saya merasakan bahawa ini sudah sampai masanya perjuangan itu dapat kita gerakkan dalam 4 perkara. Ini cadangan yang saya berikan. Iaitu pertama sekali, apabila kita melihat bahawa adanya frontliner negara, sebenarnya kita perlu mulakan dengan diri kita sendiri. Iaitu mendisiplinkan diri dan kita reboot balik kita punya mindset kita bahawa selagi mana kita tak dapat untuk menenangkan diri kita dan juga membuat persediaan-persediaan yang sepatutnya, ketika itulah kita tak mampu untuk menjadi frontliner dalam keluarga kita dan juga dalam keadaan yang berbeza. Ini termasuk kepada pihak polis, termasuk kepada NGO, kepada pihak semua pihak. Dan bila melihat data terbaru, peringkat awal kita lihat bahawa Malaysia ini duduk dalam keadaan yang mencurigakan, bahawa kita mungkin nanti akan pergi kepada satu level yang boleh disifatkan kepada panik apabila Itali berlaku kenaikan yang mendadak. Tetapi hari ini terbukti kejayaan moral yang pertama yang perlu kita raikan dan sudah pasti kepada pihak kerajaan yang begitu berempas pulas, iaitu negara kita dicatatkan menjadi negara rujuk. Kerana PKP yang kita laksanakan ini juga dilaksanakan di banyak negara, tetapi yang menjadikan kita sudah berjaya di peringkat awal adalah disiplin kita sendiri. Jadi saya sifatkan bahawa seluruh rakyat Malaysia ini adalah pejuang. Bukan sahaja yang duduk di jalan, kerana kita berjuang mengkorbankan diri, dan hari ini muhasabahnya adalah selepas diri kita sendiri, kita pergi kepada keluarga. Kalau sebelum ini tugas untuk mendidik anak-anak ini diberikan kepada guru, hari ini ibu bapa perlu juga menyokong anak-anak yang perlukan Zoom meeting. Betul. Sekarang ini semua guru-guru ambil inisiatif yang saya kira luar biasa. Mereka menyusun, kalau di depan Zoom meeting dengan ada pelajar yang sedang makan keropok, ada yang sedang makan ini, dia nak tenangkan tu, itu luar biasa. Ini satu suasana yang sangat baru, tetapi para frontliner kita ini termasuk guru-guru ini, mereka buat
adaptasi, buat inovasi. Jadi ibu bapa juga perlu mainkan peranan yang sungguh penting, iaitu merancang. Hari ini nak main macam kita dulu-dulu lah, nak main batu sambut, sekali nak main Saidina, sekali nak main itu, sekali nak solat sekali. Ada programnya. Kerana menenangkan ahli keluarga itu juga perjuangan yang sangat besar sebelum kita nak pergi kepada langkah yang seterusnya. Dan perkara yang ketiga yang perlu kita buat adalah perjuangan untuk komuniti, iaitu kita rakyat Malaysia ini terkenal dengan masyarakat yang senantiasa peduli, yang senantiasa santun kepada ummah. Jadi kalau keluarga kita lihat di dapur inventory-nya cukup, jadi kita tak perlu merasa panik. Dan kita fikirkan dalam senarai WhatsApp kita ada tak keluarga-keluarga yang kita tahu mereka ini tak senang. Kita tahu keluarga ini asalnya M40, tetapi kerana PKP ini mereka diberhentikan kerja. Jadi kita message apa yang boleh kita bantu. Dan semudah dengan kita pergi ke pasaraya, kita beli sedikit bahan tambahan dan berikan kepada jiran-jiran di sebelah dan di kiri. Kerana dalam Islam kita diajar untuk di saat kita sukar ini, kita memberi. Ini adalah ubat psikologi yang sangat luas. Yang mana apabila kita dapat memberi dalam keadaan sukar, kita merasakan bahawa I can survive. Because kita still beri perkara-perkara yang baik kepada orang. Dan terakhir, sudah pasti segmen keempat yang perlu kita lakukan adalah segmen bagaimana kita nak bantu negara. Ini jauh kerana kita ini seorang penjaja, kita ini adalah seorang wartawan, kita ini seorang artis. Bagaimana kita nak bantu negara? Again, kalau kita lihat hari ini semua entiti memainkan peranan. Setiap malam para artis berikan lauk jenakanya, ada yang asatizah ataupun ustaz-ustaz yang memberikan kuliah-kuliahnya. Jadi nampak gayanya membantu ummah ni perlu diperluaskan. Maksudnya bukan sahaja membantu dari sudut fizikal, tetapi more than that, apa yang kita perlu lakukan adalah menukar fikiran, menukar rasa panik, rasa negatif itu kepada bentuk positif yang lebih terarah. Jadi ini yang MAPIM lakukan, dan saya rasa formula yang kita perlu guna pakai sekarang ini, selain daripada kerajaan berhempas pulas untuk memberikan terbaik kepada rakyatnya, kita sebagai entiti rakyat ini, kita boleh laksanakan menggunakan kaedah people to people ataupun dari ummah kepada ummah. Ini luas dia punya ni sasaran. Saya suka dengan apa yang doktor katakan tadi. Bila orang bercakap mengenai sumbangan, orang selalu fikirkan berbentuk fizikal, tapi orang lupa bahawa sumbangan itu dari segi spiritual juga perlu ada. Mungkin Heliza boleh berikan pandangan mengenai hal ini, sebab kita tahu Heliza selalu kongsikan kata-kata doa, mungkin juga boleh lakukan solat hajat. Bagaimana Heliza? Masya-Allah. Pertama sekali tahniah kepada semua yang sekarang ini menonton home dekat rumah sendiri. Tahniah diucapkan. Dan kalau kita tengok tiap-tiap malam sampai kami dapat menerima DM ataupun direct message di Instagram cakap, ya Allah tak tahu nak tengok mana satu. Ustaz ni buat Instagram live dia, ustazah, lepas tu rakan-rakan artis, dan masya-Allah pada PKP ini ramai kita melihat rakan-rakan artis rupanya sangat berbakat dalam bertaranum. Boleh mengaji, masya-Allah, boleh berceramah. Contohnya macam Rizalman, ada saja idea-idea untuk dia menghiburkan rakyat Malaysia. Dalam masa yang sama menyampaikan satu dakwah dekat situ. Jadi tahniah diucapkan. Dan dalam masa yang sama saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan artis, terutamanya Nilofa dan juga Zizan. Saat berada PKP itu, mereka terus mesej kepada saya bertanya apa yang perlu kita buat. Almost every day mereka bertanya apa yang kita boleh sumbangkan. Maka dengan itu alhamdulillah saya bersama dengan MAPIM kita berbincang, kita ada dalam satu grup, dan baru-baru ini saya baru sahaja turun di Kudang untuk melihat, masya-Allah, kita ada Ummah Central Warehouse. Masya-Allah, jadi sesiapa sahaja yang nak bagi bantuan dari sudut fizikal duit ataupun dari sudut contohnya beras ke makanan ruci dan sebagainya, boleh hantar dekat gudang itu sendiri, sebab gudang tu memang sangat-sangat besar. Dan masya-Allah kita sangat happy baru-baru ini bila saya sampai dekat gudang, kita buat live bersama dengan Zizan, dan waktu itu masya-Allah masyarakat yang menonton beribu-ribu, dan automatik kita mendapat sumbangan yang sangat laju. Sebab sekarang ni orang nak tengok dan nak tahu di manakah sumbangan yang legit, yang sah, yang boleh diberikan. Sebab kita nak biar ia sampai kepada mereka yang memerlukan. Dan bila berlaku PKP ini, benda pertama yang saya terfikirlah,
baru-baru ini saya dengan Dr. Sani juga dengan tim MAPIM bulan 1, bulan 2, sepatutnya bulan 3 juga kita akan pergi ke Syria dan waktu itu berlaku pergolakan peperangan di Syria dan secara drastik beratus ribu masyarakat di Syria terpaksa menjadi pelarian tanpa rela dalam sekelip mata. So waktu tu saya lihat depan mata bagaimana seorang nenek dia tak benarkan saya masuk ke dalam dia punya kemah. Bila kita tanya kenapa dia tak bagi, tapi kita masuk juga untuk menghantarkan bantuan. Rupanya di dalam kemah dia tanah ia telah pun keluar dengan ulat-ulat dan minta maaf dengan izin bau taik lembu, taik kambing dengan keadaan yang sangat dhaif dan uzur. Rupanya mereka tinggal bersama dengan lembu, kambing dan juga anjing dekat sana. Tetapi mereka boleh berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Jadi motivasi mereka itu bahawa mereka tahu sekelip mata rumah mereka seperti rumah banglo. Mereka juga ada kilang sendiri. Mereka seorang engineer, doktor dan sebagainya. Tetapi dalam sekelip mata bila Allah nak uji, mereka terus memberikan motivasi bahawasanya dunia ini adalah tempat sementara. So mungkin di kalangan kita di Malaysia, Masya Allah, memang ini adalah satu perkara yang sangat mengejut. Tiba-tiba kita kena duduk rumah. Tapi Alhamdulillah kita tetap juga ada tempat tinggal kita, tempat kita makan dan sebagainya, tempat tidur kita. Dan ini memberikan kita motivasi. Mungkin apa yang berlaku dekat Syria, dekat Gaza yang terlalu dahsyat, yang orang tak boleh makan sendiri, tapi sekurang-kurangnya kita boleh survive. Namun bukan sebab itu menyebabkan kita okeylah tak apalah, tak tolong, tak. Inilah yang ramai duk tanya kami, macam mana nak jadi sukarelawan, macam mana nak bantu orang. Inilah sukarelawan. Secara sukanya kita berkata-kata yang baik, memberi motivasi yang baik, memberi komen-komen yang baik, support each other agar kita semua ni berada dalam keadaan lingkungan yang positif. So walaupun kita duduk kat rumah, Masya Allah, kita rasa nak tengok majlis ilmu tak dapat pergi kuliah, Masya Allah, pagi-pagi Habib Ali Zainal dekat YouTube ada keluar. So kita pilih channel dan saluran mana yang kita nak tengok. So bila kita memberi vibration yang bagus, insya-Allah kerajaan pun rasa happy. Sebab saya rasa kerajaan dan juga frontliner dia bermati-matian. Kita lihat, kita rasa macam nak menangis. Kita tak berada di tempat mereka. So apa kita buat adalah dengan memberi vibe yang positif dan juga mereka yang ada kemampuan ini nak sumbang RM1 boleh, yang banyak boleh bagi lagi banyak. Inilah masanya untuk kita berjuang di negara sendiri. Sebab kalau kita nak bawa ke Syria mungkin semua tak dapat. Dalam negara sendirilah kita berjuang. Tapi dalam konteks kesatuan ummah tadi, kita nak sebarkan rasa positif, kita nak sebarkan rasa kesenangan, kita nak tukar daripada negatif itu pergi positif. Kita tengok rancangan ilmu Selamat Pagi Malaysia contohnya kan. Cuma masih lagi dalam fasa PKP ini, bukan dalam fasa PKP, sebelum ini masih ada lagi blaming game. Tahu tak? Ada pihak yang menyalahkan pihak tersebut, ada pihak menyalahkan pihak tersebut dalam satu situasi dan masih lagi berlaku. Dalam konteks kesatuan ummah, dilihat sebenarnya yang berlaku situasi itu adalah hanya di media sosial. Sedangkan secara realitinya tidak berlaku. Bagaimana sebenarnya kita nak tepis kerana media sosial itu sering berada dekat dengan kita kerana ia boleh mempengaruhi minda. Saya merasakan bahawa rakyat Malaysia sudah semakin matang dan sudah semakin jemu dengan perkara-perkara yang negatif. Sebelum ni kita bercakap, tetapi hari ini apabila kita melihat sosial media secara 24 jam, kerana kita pun boring tak tahu nak buat apa. Jadi kita memilih sekarang ni. Kalau dulu ni dia ada jabatan netizen, ada saja je dia nak komen. Tetapi hari ini jabatan netizen pun dia mendahulukan perkara-perkara yang positif. Sampai kita lihat sekecil-kecil perkara yang dilakukan oleh rakan-rakan artis, rakan-rakan yang buatlah diangkat positifnya dan ditundukkan negatifnya. Kerana dalam hal psikologi ini mudah sahaja apabila kita ni nak keluar daripada masalah, kita pilih. Kalau kita duduk dalam kelompok yang negatif, kebarangkalian untuk kita keluar daripada masalah boleh jadi mungkin 0.1%. Tetapi apabila kita dilanda dengan masalah, kita pilih untuk jadi orang yang positif, kebarangkalian untuk kita keluar adalah sangat tinggi. Ini yang sedang dilaksanakan oleh rakyat Malaysia secara umumnya, yang dinyatakan oleh pihak kementerian bahawa yang duduk di dalam rumah sangat memberi kerjasama. Dan hari ini kalau dulunya pihak polis dan juga pihak tentera ini kita lihat sebagai kumpulan yang bertenang hanya untuk menanti sebarang serangan, tetapi hari ini kita rakyat Malaysia melihat inilah keperluan sebenar. Mereka ini sanggup bergadang nyawa duduk di depan. Kenapa saya sebutkan bergadang nyawa? MAPIM ini kita adalah anggota Pertahanan Awam Malaysia, APM. Walaupun kita pergi hantar kotak-kotak bantuan, tetapi nak balik ke rumah berjumpa dengan anak dan isteri
juga satu perkara yang sangat sukar kerana kita risau diri kita membawa virus. Cuba bayangkan anggota polis yang mereka ini bekerja 24 jam dan mereka teragak-agak nak balik ke rumah. Itu yang kita lihat, ada posting yang tular, ada PDRM ataupun polis kita yang berkhemah di luar. Kerana mereka juga sebenarnya buat sesuatu yang luar biasa. Jadi kesatuan ummah ini dia sangat jauh dan sangat besar. Iaitu dia mesti dimulakan dengan kita sendiri. Hari ini ramai orang yang memberi bantuan ini tanpa mengira bangsa dan mengira agama. So Malaysia kita boleh satu hati dan kita perlu menang. Ya, saya percaya dengan satu kata-kata, mudah saja, kecil itu indah. Sekecil-kecil usaha kita adalah sebesar-besar sumbangan kita kepada negara. Dan mungkin masyarakat boleh sekarang, berikan kata-kata terakhir supaya duduk di rumah tu. Kata-kata terakhir, kita dah nak habis ni. Allah bersatu kita teguh Bercerai. Kita roboh. dan kita mesti menang melawan COVID-19. Kita mesti So menang. jangan bercerai lah. Jangan Bersatu kita teguh, Kita terus jangan bercerai. Jangan bercerai. Hashtag kita jaga kita, hashtag kita tolong kita. Terima kasih banyak-banyak. 4 jam kami berikan anda informasi tentang COVID-19. daripada Saya dan pukul 8 Syafiqah. sampai 8 sampai 12. Macam-macam dari aspek kekeluargaan, pendidikan, dari aspek kesatuan ummah dan sebagainya. Tahniah diucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia kerana 99% sebenarnya kita mematuhi arahan PKP. Betul. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama RTM. Jenama media yang paling dipercayai. Kita akan membawakan kepada anda berita yang sahih dan juga yang pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Ya, saya Ridwan Mustafa. Dan saya Syafiqah Isa. Assalamualaikum.